Projek loji rawatan air di Lohan mampu menyelesaikan masalah air yang dihadapi penduduk Ranau. Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata dengan kos lebih 63.8 juta ringgit, loji berkenaan akan meningkatkan kualiti dan ketersediaan air bersih kepada penduduk di daerah itu. Sekarang ni kita dalam peringkat perbincangan dengan MCMC ya untuk proses penyaluran dana tersebut. Walau bagaimanapun kita telah pun memberikan komitmen dan MCMC juga telah pun memberikan komitmen projek tersebut akan bermula pada awal tahun ini. Fasa pertama 1,500. Datuk Seri Dr. Sabin menyatakan demikian dalam sidang media sempena program Kupi-Kupi Mayor bersama media di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Sabin memberitahu DBKK akan mengadakan sambutan Jubli Perak sempena ulang tahun ke-25 Bandaraya Kota Kinabalu pada 2 Februari depan. 28 acara menarik siap diatur, antaranya Majlis Pelancaran Jubli Perak, upacara menaikkan bendera, KK Clean Up Day, Fiesta Makan-Makan, Festival Landscape Kota Kinabalu. Sebanyak 1,500 kamera litar tertutup CCTV akan dipasang di sekitar Bandar Kota Kinabalu bermula awal tahun ini bagi fasa pertama. Mayor Bandar Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata pemasangan CCTV itu melibatkan kawasan komersial, taman perumahan, pantai dan jalan raya bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan penguatkuasaan. Sekarang ni kita dalam peringkat perbincangan dengan MCMC ya untuk proses penyaluran dana tersebut. Walau bagaimanapun kita telah pun memberikan komitmen dan MCMC juga telah pun memberikan komitmen projek tersebut akan bermula pada awal tahun ini. Fasa pertama 1,500. Datuk Seri Dr. Sabin menyatakan demikian dalam sidang media sempena program Kupi-Kupi Mayor bersama media di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Sabin memberitahu DBKK akan mengadakan sambutan Jubli Perak sempena ulang tahun ke-25 Bandaraya Kota Kinabalu pada 2 Februari depan. 28 acara menarik siap diatur, antaranya Majlis Pelancaran Jubli Perak, upacara menaikkan bendera, KK Clean Up Day, Fiesta Makan-Makan dan Festival Landscape Kota Kinabalu. ...177,114 pelajar Sabah mendapat manfaat pelbagai bantuan pendidikan bagi tempoh 2021-2025. Ia diwujud sebagai usaha membangunkan potensi modal insan selaras Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Iswadi Mansamsudin ada butirannya. Pasal dia ada kesukaran lah untuk mau bayar yuran pengajian, bukan yuran je untuk belanja di sini begitu. Bantuan BKNS, yuran pengajian 2 sem ditolong bayar, bantuan laptop dan bantuan dari orang ramai. Pihak UMS ada datang di rumah, ambil saya bawa di sini. 581.22 juta ringgit telah diagihkan secara berfasa menerusi pelbagai program bantuan pendidikan. Ini merupakan cerminan komitmen kerajaan negeri pada ketika ini untuk melabur kepada orang muda. Kita juga ada program-program lain yang di bawah Kementerian Sains iaitu Budi, Bakti dan sebagainya bagi membantu golongan yang berpendapatan rendah. Fokus program pembangunan modal insan bermula dari pendidikan awal kanak-kanak hingga ke peringkat pengajian tinggi.
Dengan bantuan yang besar ini bukan hanya membantu pelajar-pelajar Sabah untuk melanjutkan pengajian di Universiti Malaysia Sabah, tetapi juga menjimatkan wang pelajar-pelajar ke luar negara yang memakan kos yang tinggi. Membantu saya untuk menampung kos harian saya, pembelian buku-buku kuliah serta membantu saya untuk membayar yuran pengajian saya, membantu untuk mengurangkan beban kedua ibu bapa saya. Bantuan ini bukan sahaja membantu daripada segi kewangan tetapi membantu untuk memberi motivasi kepada saya untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Selain bantuan kepada pelajar, turut disalur peruntukan RM10,000 kepada Sekretariat Mahasiswa Sabah di setiap IPT di Semenanjung dan luar negara. Kita berikan mereka peruntukan untuk melaksanakan aktiviti dan program melalui peruntukan semesta namanya, Sekretariat Mahasiswa Sabah. Dan kita juga membantu pelajar-pelajar di luar negara, misalnya di Mesir, di Jordan dan sebagainya, di Jakarta, di Indonesia, untuk membolehkan mereka melaksanakan aktiviti dan program sesama pelajar Sabah. Langkah yang diambil bukan sahaja demi meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negeri, malah memupuk minda kelas pertama untuk menjadikan Sabah antara negeri berdaya maju pada masa depan. Inisiatif Kerajaan Sabah melahirkan lebih ramai modal insan berkualiti dan berdaya saing harus dipuji. Kerajaan mengambil langkah berbelanja jutaan ringgit untuk memenuhi impian mereka sehingga bergelar graduan bagi membolehkan anak-anak muda ini dapat membantu Sabah seiring pembangunan negara. Iswariman Syamsuddin, RTM. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman kini dalam rangka lawatan menyantuni masyarakat di negeri ini. Selepas Beaufort, Tun Musa menyantuni masyarakat di daerah Keningau. Di Keningau, Tun Musa menghadiri majlis ramah mesra bersama para pemimpin setempat serta Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan di Kampung Bandukan Bingkor. Tun Musa turut menyertai kira-kira 500 jemaah menunaikan solat Jumaat di Masjid Daerah At-Taqwa. Ketibaannya disambut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif serta ahli jawatan kuasa masjid. Sempena lawatan ke Keningau, Tun Musa menziarahi pusara Allahyarhamah bondanya di tanah perkuburan orang-orang Islam berhampiran Masjid Ar-Rahim di Pekan Keningau. Aktiviti amal kebajikan dan kemasyarakatan terus menjadi agenda utama Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, Puspanita. Pelbagai perancangan dan cadangan telah diatur tahun ini termasuk meneruskan bantuan bagi golongan memerlukan serta siri jelajah perhimpunan etnik ke daerah terpilih. Pengurusi Puspanita Sabah Datuk Seri Panglima Datuk Dr. Nuinda Alias berkata, pihaknya juga bercadang bekerjasama dengan Muzium Sabah untuk mengadakan aktiviti bersama masyarakat di Rumah Agnes Kit sekaligus membawa pengunjung mengimbau nostalgia tempat bersejarah itu. Kita boleh buat tempat ini. Puspanita pernah menjejakkan kaki dan bekerja di tempat ini dan kenapa tidak kita kembalikan nostalgia itu dengan bekerjasama dengan muzium. Mereka boleh jadikan sebagai satu program kolaborasi. Datuk Dr. Nuinda ditemui RTM selepas merasmikan mercu tanda I Love Agnes Kit dan menandatangani plak Puspanita di Rumah Agnes Kit Sandakan. Beliau turut berharap agar ahli Puspanita bergiat aktif serta mengembangkan kemahiran dalam pelbagai aspek agar mampu membantu meningkatkan sosioekonomi setempat. Pusat Kajian Bencana Alam NDRC Universiti Malaysia Sabah UMS sedia bekerjasama meneroka peluang kerjasama dalam bidang penyelidikan serta perundingan yang berkaitan dengan pengurusan bencana negara di peringkat rentas sektoral. Pegaranya Profesor Madya Dr. Caroline M. Payus berkata ia selaras peranan NDRC sebagai focal point untuk semua penyelidikan yang berkaitan dengan bencana alam di Sabah.
NDRC juga aktif dalam aktiviti melibatkan pengurusan dan pengurangan risiko bencana melalui penyelidikan dan program kesedaran awam, terutama dalam kesiapsiagaan komuniti terhadap bencana. Dr. Caroline menyatakan demikian sempena lawatan kerja delegasi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang PSU KPP ke NDRC UMS Kota Kinabalu. Lawatan kerja ini antara lain meneroka peluang kolaborasi rentas sektor dalam pengurusan bencana bersama NDRC UMS. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.